بدأ بقراءة الفاتحة إلى الاستفتاح الفاتحة. أعوذ بالله. Jadi insyaAllah macam ni suara okey tak? Sebab ada kata sekat ni. Dah okey dah? Sekat-sekat ke? Sekejap kan, sekejap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana, okey dah ke? Boleh bagi respon? Okey tak suara? Okay, dan insyaAllah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah SWT kerana masih mempertemukan kita dengan majlis mulia, yakni majlis yang diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah seperti yang kita maklum, kita di bulan Maulid ini kita akan khatamkan kitab kita, kitab Syama'il Ahmadiyah, yakni karangan Imam Abi Isa bin Muhammad bin Isa At-Tirmizi. InsyaAllah tuan-tuan, kita niatkan di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, yakni maksud Rabiul Awal itu sendiri, Rabi' itu adalah musim bunga. Maksud Rabi' itu adalah musim bunga. Yang mana Rasulullah SAW dilahirkan pada musim tersebut. Jadi Rabi' ni, musim bunga ni terdapat dua musim, yakni Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Jadi insyaAllah sebagaimana berbunganya bulan-bulan mulia ini, maka kita juga nak jugalah menyambut kelahiran Nabi SAW, yang mana semua umat-umat baginda Nabi SAW bergembira ke atas kelahiran Nabi SAW. Jadi insyaAllah tuan, bukan setakat sahaja kita yang bergembira, namun Allah lah yang pertama kali bergembira dengan Nabi SAW. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dalam firman Allah SWT, surah Yunus ayat ke-58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Sadaqallah. Katakanlah dengan rahmat, dengan anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah, maka dengan anugerah Allah dan rahmatnya Allah itu kalian bergembiralah kepada Allah. Jadi inilah adalah antara salah satu dalil yang mana kita ni dianjurkan untuk bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Kata Imam Suyuti dalam tafsir beliau mengatakan fadlullah tadi, fadlullah, anugerah Allah itu adalah al-ilmu, adalah ilmu. Manakala birahmatihi tadi, dengan rahmatnya itu adalah Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Maka Allah katakan dalam Quran, maka dengan ilmunya Allah dan dengan rahmat yakni Nabi Muhammad SAW, maka kalian bergembiralah. Jadi kita sekarang ni tengah bergembira dengan lahirnya Nabi SAW. Dan bukan itu sahaja tuan-tuan, yang mana Allah telah bergembira dahulu sebelum kita bergembira. Tetapi cara Allah menghentikan Nabi SAW adalah yang mana ketika kelahiran Nabi SAW dihancurkan tentera bergajah yang diutus oleh Raja Habsyah ketika itu, yang mana burung ababil Allah perintahkan untuk membawa batu dari, yang mana setiap seekor burung ababil itu membawa 3 paruhnya, lagi 2 di kaki. Itu bentuk Allah nak menghancurkan tentera gajah. Itu bentuk Allah ikraman untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dihancurkan juga istana Romawi. Ketika Nabi SAW dilahirkan, itu istana Romawi pun dihancurkan begitu. Ada juga yang mengatakan
diruntuhkan tiang-tiang Kisra. Dan ada juga yang mengatakan dipadamkan api Majusi yang mana yang sudah lama ribuan tahun api Majusi itu tidak pernah terpadam. Di kat sini saya tengok sekat-sekat Jadi dia kurang jelas ke sekat-sekat memang internet ke apa ni. Jadi minta maaf lah sebab sini memang line dia memang kurang bagus sikit lah. Macam bergema-gema. Jadi insyaAllah lah kita teruskan ya insyaAllah. Jadi harap seperti mana juga Allah memuliakan hari Maulid ni, seperti itu juga kita nak memuliakan hari Maulid. Kalau ikutkan dalil memang banyak sangat dalil-dalil yang berkenaan dengan yang mana orang kafir sendiri seperti kita sedia maklum Abu Lahab pakcik Nabi kan, dikatakan dalam kitab Bidayah wan Nihayah, pernah satu ketika pakcik Nabi SAW Sayyidina Abbas pernah memimpikan Abu Lahab di neraka. Pada ketika itu dia melihat Abu Lahab ni diseksa, akan tetapi pada hari Isnin, khusus hari Isnin, Abu Lahab ni diringankan seksa api neraka. Dan dikatakan diringankan tu beliau ni Abu Lahab ni boleh minum air yang keluar pada jari-jari Abu Lahab tu. Lalu ditanyalah Sayyidina Abbas ditanya, macam mana kau boleh diringankan azab pada hari Isnin? Lalu katalah Abu Lahab kata, sebab dulu waktu lahirnya Nabi SAW aku pernah bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Anak buah beliau lah maksudnya, buah. Dan disebabkan gembiranya aku merdekakan hamba sahayaku yang bernama Suwaibah. Dan sebab itulah Allah jadikan aku sekarang ni adalah orang yang mendapat keringanan azab pada setiap hari Isnin. Jadi tuan-tuan, itu baru orang kafir yang Allah bagi manfaat. Orang kafir pun ada dapat manfaat disebabkan melahir atau merayakan bergembira atas kelahiran Nabi SAW. Apatah kita yang sudah Muslim dan mukmin, lagi-lagi lah Allah sangat-sangat bergembira dengan umat ataupun hambanya yang meraihkan Nabi SAW. Jadi atas dasar itulah tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita nak membaca sedikit tentang Nabi SAW, yang mana pada pertemuan sebelum ni bersama Ustaz Ali kita dah bahas berkenaan dengan fizikal Nabi SAW. Jadi insyaAllah untuk giliran saya akan membacakan bab yang kedua, bab berkaitan khatam an-nubuwah. Jadi insyaAllah saya minta dia tak volunteer untuk bacakan hadis, boleh kan? Siapa saja. InsyaAllah siapa yang sedia boleh bacakan hadis yang dah tertera tu ada. Boleh nampak kan? Ada volunteer ke tak? Kalau tak saya baca. Boleh ke Ustaz? Bahasa Melayu ke Apa dia? bahasa Jawa Ustaz? Bahasa Arab, lepas tu terjemah. Siapa yang volunteer? Kalau tak ada, saya baca yang Arab, ada yang terjemah je tu. Saya baca boleh Ustaz? Boleh, silakan. عن سعيد بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واجع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الهجلة.
Okey, boleh terjemah sekali. Maksudnya, ibu saudaraku pernah membawaku bertemu Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, anak saudara saya ini sakit. Maka Rasulullah menyapu kepala saya, yakni bin Sa'id, dan mendoakan keberkatan untuk saya. Kemudian baginda berwuduk dan saya pun minum air bekas wuduknya. Setelah itu saya berdiri di belakangnya. Saya memandang khatam nubuwah yang terdapat di antara kedua bahunya. Ternyata khatam itu sebesar telur burung merpati. Jadi, terima kasih. Jadi, kita yang bab kedua, bab berkaitan khatam nubuwah. Daripada Sayyidina As-Sa'id bin Yazid, beliau menyatakan, jadi Sayyidina Sa'id bin Yazid ni adalah waktu tu beliau waktu sedang kecil lagi. Ada katakan ulama ni waktu beliau masih kecil. Ibu saudaraku membawaku berjumpa menghadap Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya anak saudaraku ini sakit. Maka baginda pun mengusap kepalaku dan mendoakan keberkatan untukku. Baginda berwuduk dan aku meminum air wuduknya. Aku berdiri belakang pelampungnya dan aku melihat al-khatam di antara dua belikatnya, keadaannya seperti, kalau di sini kancing cerai. Kalau terjemah fahamnya lagi, seperti telur burung puyuh. Zirril hajalah tu seperti telur burung puyuh. Jadi tuan-tuan, Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini sakit. Kata makcik beliau ni, makcik Sa'id bin Yazid ni. Jadi sakit yang ulama katakan kat sini adalah sakit di, ada pendapat mengatakan sakit di kepala. Di pendapat satu lagi mengatakan sakit di kaki. Ada dua pendapat lah. Jadi yang penting sakitlah kat situ. Fama sahab, kemudian aku mengusap kepala. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalaku. Kata Sayyidina Sa'id bin Yazid. Jadi usap kat sini tuan-tuan. Yang mana dalam sebuah riwayat, asbab usapan Nabi SAW, beliau yang walaupun sudah berusia tua, Sayyidina Sa'id bin Yazid, asbabnya usapan Nabi SAW tu, maka beliau punya yang terkena tangan Nabi di atas usapan kepala beliau ni, sampai beliau ni meninggal, sampai itu juga lah hitamnya rambut beliau ni, tak pernah beruban dekat bahagian yang pernah disapu oleh Nabi SAW. Itu mukjizat Nabi SAW, barakah daripada Nabi SAW. Sebab menyapu kepala Sayyidina Sa'id bin Yazid ni, jadi tak pernah putih, tak pernah beruban pun sampailah beliau meninggal. Itu adalah asbab barakah. Jadi kita dapat juga manfaat dari sini. Jadi kita ni minta doa kepada masyarakat untuk diusapkan kepala juga. Kalau kita jumpa lah tuan-tuan kan, dekat luar sana, orang-orang habat masyayikh kan, yang mana mereka ni adalah orang yang soleh, maka minta untuk menyapukan kepala kita sebagai tanda berkah mereka ni untuk disalurkan kepada kita. Dan juga untuk supaya mereka ni dapat yang orang macam kita, orang awam ni dapat, kalau nak menjadikan seseorang tu, anak mereka ni sebagai anak yang soleh, maka bawa kepada ulama dan bacakan doa, minta usapkan kepala. Sebab apa tuan-tuan? Ulama ni juga kita minta bukan kepada Nabi, sebab hadis mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Jadi mereka ni dapat makam seperti makam pewaris Nabi kan, sekenukan. Dalam hadis juga dinyatakan para penuntut ilmu ni dikatakan darajatun wahidatun bin nubuwah, dengan kenabian, dengan darajat kenabian yang satu, yang sama, fil jannah, di syurga kelak. Jadi Nabi SAW juga pernah mendoakan Sayyidina Sa'id bin Yazid dengan barakallahu fiqh, dengan kata-kata semoga Allah memberkati kamu. Maka berkahlah hidup beliau. Dan yang walaupun asbab usapan Nabi SAW tu, walaupun Sayyidina Sa'id bin Yazid berumur hampir dikatakan 94 tahun, tapi pendengaran beliau, mata beliau, badan beliau, kesihatan beliau, semua dalam keadaan yang bagus. Itu apa tuan-tuan? Asbab usapan daripada usapan Nabi SAW. Itu usapan je baru, belum lagi doa. Wada'a, dan kemudian Sayyidina Sa'id bin Yazid mendoakan, Nabi SAW mendoakan kepada Sayyidina Sa'id tadi. Jadi kita juga disunahkan untuk meminta doa kepada para masyayikh. Jadi
bila minta doa kepada Nabi SAW ni, tuan-tuan, bukanlah maksudnya kita kat situ menuhankan kepada Nabi. Akan tetapi kita mahukan barokah Nabi SAW tu. Jadi, kata disebabkan Nabi ni mempunyai akhlak yang bagus, jadi Nabi bila sahabat minta doa. Jadi, Nabi tak pernah cakap pun sekali pun, yang mana kau minta lah Allah, sebab aku bukan yang mengabulkan, minta ke Allah. Jadi Nabi ni kalau ada sahabat yang datang kepada Nabi, Nabi tak pernah sekali pun mengecewakan sahabat tersebut. Jadi Nabi bahkan berdoa kepada sahabat tersebut. Jadi tuan-tuan, sakit yang berupa sakit, kalau dikatakan ulama kat sini, sakit kaki, sakit kepala pun sahabat dah jumpa Nabi SAW. Apalagi sakit-sakit yang lain. Jadi kat sini, cerita kat sini, jadi Nabi ni bukanlah sebagai yang mengajarkan akhlak, adab, ilmu. Tapi Nabi juga dianggap sebagai doktor di antara Nabi, di kalangan sahabat doktor. Mereka ni yakin yang Nabi SAW mampu menyembuhkan penyakit, kerana beliau ni adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Bila dia jadi kekasih, maka dapatlah barokah daripada Nabi SAW. Kemudian lagi, baginda berwuduk dan aku meminum air wuduknya. Fasyaribtu min wadu'ihi, dan Sayyidina Sa'id pun minum daripada air wuduk, bekas wuduknya Nabi tu. Jadi ini sebagai obat Sayyidina Sa'id. Jadi bukan setakat diusap kepala beliau ni, tapi diminum air bekas wuduk Nabi SAW. Jadi tuan-tuan kat sini juga menunjukkan yang mana kita ni kalaulah orang kata sakit kan, sakit sekalipun, jadi mintalah juga, selain minta ke doktor, minta juga kepada para ulama. Kerana mereka ni insya-Allah di sisi Allah mendapat makbul di sisi Allah. Selain itu juga kalau kita tengok sekarang ni tuan-tuan, zaman sekarang yang mana kalau kita tengok, jangan pelik kalau tengok ada pelajar yang minum bekas air minuman guru beliau, guru mereka ni. Dan ada ulama satu Abi Umar. Bila Abi Umar minum, setelah selesai minum tu, Abi Umar akan tinggalkan sedikit, lalu berebut anak murid untuk meminum bekas daripada Abi Umar. Itu tanda untuk merebut barakah waktu tu. Jadi pernah juga selain Nabi minumkan kepada Sayyidina Sa'id, Nabi juga pernah renjaskan air bekas air wuduk ni, renjaskan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas waktu tu ketika beliau tengah sakit. Jadi sebab renjisan Nabi SAW, maka waktu tu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pun sembuh sebab daripada rejisan tersebut. Jadi ulama istimbatkan tuan-tuan, dapat keluarkan hukum daripada sini. Fasyaribtu min wadu'ihi, aku telah meminum daripada bekas wuduknya Nabi SAW. Jadi ulama dapat keluarkan hukum daripada hadis ini juga. Imam Syafi'i berpendapat bahawa air bekas wuduk itu tidak najis. Ini yang kita namakan air mustakmal tu. Dan bekas wuduk itu dinamakan air mustakmal. Jadi pendapat Imam Syafi'i mengatakan hukum kita menggunakan air mustakmal itu tidak najis. Tapi tidak boleh dibuat untuk bersuci kalau kurang daripada kokolah. Akan tetapi dalam hadis ada dapat juga satu hadis mengatakan daripada bekas air wuduk kita tu akan jatuhnya keluarnya dosa-dosa daripada basuhan wuduk kita tu. Daripada situ pula mazhab Hanafi mengambil bahawa air mustakmal ni tidak suci sebab beliau ni pernah diberi karamah oleh Allah yang mana beliau dikasyaf. Pada satu hari itu beliau ni dapat ada seorang yang berwuduk dan keluarnya daripada sisa wuduk orang tadi itu, beliau ni nampak air itu keluarnya hitam, kotor ni sangat. Itu berdasarkan hadis, memang hadis itu sahih lah, bahawa keluarnya dosa-dosa yang terdapat pada anggota wuduk kita. Jadi disebab itulah mazhab Hanafi mengambil hukum bahawa air mustakmal itu tidak suci. Akan tetapi basuhan air wuduk, basuhan daripada Nabi SAW itu adalah memang suci dan lagi mensucikan. Jadi Nabi SAW adalah teristimewa lah. Tidak boleh disamakan dengan lain. Wa kuntu khalfa zuhrihi. Kemudian aku meminum air wuduknya, aku berdiri di belakang lambungnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kat sini, tadi beliau ni datang dengan ibu saudara dalam keadaan sakit kepala, sakit kaki. Kemudian minta doa kepada Nabi SAW. Kemudian dah minum obat daripada Nabi SAW, terus boleh bangun. Kemudian aku berdiri di belakang lambungnya Nabi, belakang Nabi. Waktu tu beliau ni dikatakan main-main kat belakang Nabi SAW. Sebab tadi kita beritahu waktu tu beliau ni masih kecil lagi. Biasalah kalau masih kecil lagi,
ada keserongan untuk bermain-main, untuk bergurau. Kemudian fanazartu ila khatami. Kemudian beliau waktu main-main kat belakang tu dapat melihat al-khatam yang mana dikatakan sebagai tanda kelahiran, bukan tanda kelahiran, tanda cap kelahiran sebagai nabinya. Jadi ada sebahagian ulama katakan kalau kat sini al-khatam di antara dua belikat, antara dua bah. Jadi fa iza huwa mislu ziril hajal. Maka dia itu seperti, kalau di sini seperti kancing tirai, dan ada kalau lebih detail lagi seperti telur burung puyuh. Jadi burung puyuh besar macam itulah yang dilihat oleh Sayyidina Sa'id bin Yazid tadi tu. Jadi ulama pendapat tuan-tuan yang mana mereka ni nampak berpendapat bahawa al-khatam tu, tanda kelahiran Nabi tu ada di tengah. Ada pendapat ulama kata kiri sikit, ada ulama kata lagi ke kanan sikit. Jadi yang paling kuat sekali adalah di tengah-tengah. Jadi dikatakan juga bahawa tanda ini wujud ketika Nabi SAW menjadi Nabi. Ada juga pendapat ulama kata tanda ni ada daripada lahir lagi. Nabi lahir lagi dah ada tanda. Ada ulama kata lagi, yang satu lagi tu tanda ni hadir bila jadi Nabi, umur 40 tahun. Dan ada juga sahabat bagi tahu yang mana tanda ni hilang ketika Nabi SAW wafat. Jadi sahabat ni nak pastikan Nabi ni tengah pengsan ke ataupun dah wafat. Jadi mereka ni, sahabat ni radhiyallahu anhum ni tengok tanda tu. Kalau masih ada lagi maksudnya Nabi SAW ni pengsan je lah. Kalau hilang tu maksudnya Nabi tu sudah diwafatkan. Jadi al-khatam ni tuan-tuan, semua Nabi punya tanda. Jadi seperti tanda lahir. Jadi Nabi dan juga jadi semua Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi SAW semua ada tanda kelahiran. Terus kita sambung hadis seterusnya. Qala hadatsana Sa'idun ibnu Ya'qub at-Talqani qala hadatsana Abu Ayyub Jabirin an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala ra'aitu al-khatama baina katifai Rasulullah ra'a misla maidatil hamam. Sayyidina Jabir bin Samurah berkata, aku telah melihat Nabi SAW al-khatam di antara dua belikat Rasulullah SAW. Jadi beliau pun nampak waktu dan iaitu bonjol merah sebesar telur burung merpati. Jadi sebesar telur burung merpati. Jadi yang dikatakan dia ada bentuk bonjolan. Terus kalau hadatsana Abu Mus'ab Al-Madani qala hadatsana Yusuf Majishun an abihi an Asim bin Umar ibni Qatadah an jaddatihi qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatama allazi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mata ihtazza lahu arsyur rahman. Sayyidatuna Rumaisah radhiyallahu anha menyatakan aku mendengar Rasulullah SAW dalam jarak yang amat dekat hingga kan jikalau aku mahu untuk mencium al-khatam yang ada di antara belikat aku boleh kerana terlalu dekat. Jadi sahabat ni tuan-tuan, mereka ni inginkan sangat tahu apa yang ada di bawah Nabi. Sebab itulah cari tahu, sampaikan kata hampir dekat waktu tu. Dan sampaikan boleh cium. Kalau nak cium, boleh cium. Sabda baginda SAW kepada Sa'ad ibnu Mu'az Al-Ansari di hari kematian, Al-Arash Ar-Rahman bergoncang kerana kematian. Terus sambung di hadis. Qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahid qalu qala hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala hadatsani Ibrahim bin Muhammad bin Waladin Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakara haditsa bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Sayyidina Ibrahim ibnu Muhammad diceritakan seorang anak Sayyidina Ali bin
bin Abi Thalib menyatakan, Sayyidina Ali menyifatkan keadaan Rasulullah SAW dan beliau pun menyebut satu hadis yang panjang. Antaranya menyatakan di antara dua berikat Nabi, yakni bahu Nabi itu terdapat khatam an-nubuwah, dan itulah dan bagi dia adalah khatam an-nabi. Jadi penyudah para nabi itu adalah tanda yang mana Nabi adalah Nabi yang terakhir. Jadi tak ada Nabi lagi setelah Nabi SAW. Terus qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Azrah ibn Sabit qala hadatsani Ba Ahmad Asy-Syakuru al-Yashkuri qala hadatsani Abu Zaid Amr bin Khattab al-Ansari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah zahri famasahtu zahrahu fa waqa'at asabi'i ala al-khatami qultu wa mal khatamu qala sya'aratun mujtami'atun. Sayyidina Abu Zaid Amr ibn Khattab al-Ansari beliau menceritakan kepada Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, wahai Abu Zaid, hampirlah kepada ya Aba Zaid udnu minni famsah. Kemudian beliau maka aku pun mengusap belakangnya Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, dekat sini ulama menafsirkan bahawa pendapat pertama mengatakan Rasulullah suruh Aba Zaid ni untuk usap tu adalah supaya untuk berkhidmat kepada beliau, untuk urut sikit kepada beliau. Yang kedua adalah dikatakan ulama pendapat bahawa Nabi SAW suruh mendekat tu memang Nabi nak tunjuk yang aku ni ada khatam buah, nak tunjuk kepada Sayyidina Abu Zaid ni. Kemudian dan usaplah belakang, maka aku pun mengusap belakangnya, maka jari jemariku mengenai al-khatam. Aku bertanya, apakah al-khatam itu? Jawab Abu Zaid, itu adalah himpunan rambut. Jadi bulu-bulu terkumpul pada khatam tu terdapat bulu-bulu halus. Jadi kita boleh bayangkanlah tuan-tuan, yang mana Nabi SAW ni terdapat bulu yang halus pada khatam, pada menjulang tersebut. Terus oleh hadatsana Abu Ammar al-Husain ibnu Hurais al-Khuzai qala hadatsana Ali bin Husain ibnu Waqid qala hadatsani Abi qala hadatsani Abdullah ibnu Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqulu ja'a Salmanu al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bima idatin 'alaiha tabun ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغدا بمثله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نهلا ويعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نحلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنازعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من Daripada Sayyidina Abu Buraidah menyatakan Salman Al-Farisi telah datang kepada Rasulullah SAW ketika permulaan kedatangannya ke Madinah dengan satu hidangan yang mengandungi rutab, yakni kurma masak yang belum jadi tamar. Beliau meletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Baginda bertanya, apakah ini wahai Salman? Beliau menjawab, sedekah untukmu dan sahabat-sahabat. Rasulullah SAW menjawab, angkatlah hidangan ini kerana kami ada golongan yang tidak makan sedekah. Beliau berkata, maka dia mengangkatnya keesokan harinya. Beliau datang dengan lagi hidangan yang sama dan yang kemarin. Baginda SAW bertanya, apa pula ini wahai Salman? Jawabnya, ini adalah hadiah untukmu. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabatnya, hulurkanlah tangan untuk makan. Kemudian Sayyidina Salman melihat al-khatam di belakang Rasulullah SAW. Lalu beliau beriman dengan baginda SAW. Salman asalnya adalah milik seorang Yahudi. Rasulullah SAW telah membelinya dengan sejumlah dirham
dan penanaman pohon kurma hingga berbuah. Rasulullah SAW sendiri menanam semua pohon kurma, kecuali sepohon sahaja yang ditanam oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semua pohon kurma berbuah pada tahun itu juga kecuali sepohon sahaja. Rasulullah SAW bertanya, apakah halnya sepohon kurma ini? Jawab Sayyidina Umar, akulah yang menanamnya wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mencabutnya dan menanamnya kembali dan pokok itu berbuah pada tahun itu. Jadi tuan-tuan, hadis ni adalah daripada kalau di sini kita ada menyatakan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW. Yang mana asalnya Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi ni adalah beliau ni adalah boleh kata anak kepada ketua kampung di mana beliau ni duduk di negeri, satu negeri di tanah Arab. Jadi beliau terlampau sayangkan anak sampaikan Sayyidina Salman ni tak boleh keluar dari rumah. Ni terlampau sayang kepada anak. Sayyidina Salman ni tak boleh keluar daripada rumah. Jadi satu hari tu beliau ni punya ladang, ayahnya ada ladang, orang kaya. Jadi satu hari ayah beliau ni busy, sibuk. Jadi terpaksa menyuruh Sayyidina Salman untuk menguruskan ladang. Jadi akhirnya Sayyidina Salman pun uruskan ladang, tapi perjalanan untuk menguruskan ladang tu beliau ni nampak ada satu agama Nasrani tengah beribadah di dalam gereja. Jadi beliau ni bila melihat perkara tersebut, Nasrani ni beribadah, jadi beliau ni macam takjub. Masya Allah, ada agama yang ibadahnya ada tertibnya masing-masing. Jadi beliau ni sebabkan tak pernah keluar daripada rumah, jadi tak tahu. Jadi macam orang kata kejut budaya lah. Kejut budaya, tengok luar, oh ada budaya lain selain. Yang mana beliau ni dikatakan dulu ayahnya menganut penganut Majusi, yang mana menyembah api. Jadi tugas beliau ni hari-hari untuk menyalakan api supaya tidak terpadam. Akhirnya bila beliau tengok ada yang agama lebih baik Majusi, beliau ni berkeinginan untuk memasuki agama Majusi, agama Nasrani ketika itu. Lalu pulanglah beliau tanpa membuat apa yang ayah beliau suruh. Jadi tak sempat sebab dah malam. Jadi beliau ni balik, jadi ayah tanya, kau dah uruskan ladang belum? Jadi jawablah Salman waktu tu, tak sempat sebab aku nampak ada agama Nasrani, jadi aku takjub dan aku nak masuk pada agama tu, kata Sayyidina Salman. Lalu ayah dia marah dan membantah. Lalu ayah dia tahulah, jadi ayah dia risau dia masuk agama Nasrani. Ayah beliau ni, Sayyidina Salman ni, kurung rantai kaki. Jadi dia dipendekkan cerita, akhirnya beliau larikan dia dan menganutlah agama Nasrani. Dan beliau ni dipendekkan cerita lagi, bila beliau ni banyak guru dekat agama Nasrani ni. Satu guru beliau ni meninggal, sampai dikatakan 4 ke 5 guru meninggal, dan akhirnya beliau ni minta wasiat kepada guru yang terakhir. Setiap guru ni minta nasihat, dan terakhir pun dia minta nasihat. Wahai guru, kepada siapakah aku mahu anut lagi agama yang terbaik seperti agama ni? Jadi guru beliau kata, di suatu tanah Arab nanti akan muncul suatu Nabi yang mana Nabi itu tak terima sedekah dan terdapat tanda khatam nubuah pada belakangnya di antara dua bahu. Jadi disebabkan itulah ada hadis ni yang mana beliau ni datang kepada Nabi SAW dan menghulurkan tamar untuk disedekahkan. Jadi itulah tadi yang Salman datang, Sayyidina Salman datang, hulurkan. Lalu Rasulullah tanya, ini apakah ini wahai Salman? Ini adalah sedekah untuk kerana lalu Nabi tolak bagi kepada sahabat. Sebab apa? Nabi SAW tak makan sedekah. Lalu beliau kata, okey, ini tanda yang pertama kita dapat. Bila beliau pergi sekali lagi, beliau kata ni hadiah. Jadi Sayyidina Salman ni dia ada perasaan ingin tahu, betul ke Nabi SAW adalah Nabi? Sebenarnya Nabi. Jadi yang kedua, beliau nak tahu apakah betul ada tanda khatam pada belakang Nabi SAW. Ternyata belakang Nabi SAW tu memang terdapat. Beliau nampak seperti yang mana yang banyak kat sini adalah seperti bontolat tadi, burung puyuh, dan ada yang kata seperti burung merpati. Jadi di situlah yang kita nak cerita pada hadis ni, disebabkan ke perasaan ingin tahu Sayyidina Salman, akhirnya beliau ni boleh kata bahasanya ujilah Nabi SAW, betul ke Nabi SAW? Akhirnya dapatlah jawapan daripada beliau bagi hadiah, dan beliau nampak yang ada khatam nubuwah pada belakang Nabi SAW. Dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tuan-tuan, yang mana Nabi SAW pernah berkumpul
dengan para sahabat. Baginda termasuklah Salman Al-Farisi sambil memegang bahu Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda waktu tu, jika iman itu tergantung di bintang langit, pasti akan dicapai oleh seorang lelaki dari bangsa Farsi. Kat situ nak menunjukkan bahawa Sayyidina Salman Al-Farisi ini sangatlah semangat dalam mencari kebenaran. Jadi sampaikan Nabi SAW umpamakan kalaulah iman tu ada dekat langit, dekat bintang di langit, maka akan dicapai oleh Salman Al-Farisi. Beliau akan ambil betul. Dan dikatakan juga Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Nabi yang memberikan idea untuk menggali parit ketika perang Khandaq. Yang mana itu adalah strategi peperangan di masyarakat Parsi waktu itu. Jadi kafir Quraisy pun pelik. Ini strategi bukan daripada Arab punya strategi ni. Sekarang ni itu adalah daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Terus qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Bishr bin Waddah, qala hadatsana Abu Aqil ad-Dawraki an Abi Nadrah al-Awaki, qala sa'altu Abu Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni khatam an-nubuwah. Wa qala kana fi zahrihi bad'atun nashizatun. Daripada Sayyidina Abi Nadrah al-Awfi radhiyallahu bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri terkait khatam Rasulullah SAW. Dia menyatakan dia berada di belakang baginda daging yang membonjol. Jadi seperti membonjol daging tuan-tuan. Terus oleh hadatsana Ahmad bin Miqdam Abu Ash'as al-Ihliyu al-Basriyu qala akhbarani Hammad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabi fadurtu hakaza min khalfihi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa rida'a an zahrihi fara'aitu mawdi al-khadami ala katifai misla al-jum'i hawlaha hilanun ka'annaha sa'alilun faraja'tu hatta istaqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala walaka faqala al-qawmu astaghfaru laka Rasulullah SAW faqala na'am walakum summa tala hadhil ayah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Sayyidina Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu menyatakan aku datang kepada Rasulullah SAW ketika baginda bersama-sama sekumpulan dari sahabatnya. Maka aku pun berpusing di belakang Nabi SAW. Maka aku pun berpusing di belakang Nabi SAW begini munamandir. Maka dia pun mengetahui itu. Jadi Nabi SAW tu perasan yang beliau ni tengah nak cari tahu betul kan dia khatam nubuwah, betul kan tanda cok Nabi yang belakang. Lalu baginda membuka selendang. Jadi Nabi SAW tahu. Jadi Nabi pun singkap selendang. Seperti segenggam, aku pun melihat al-khatam di atas bahu seperti segenggam dikelilingnya seperti khilan, yakni sejenis lumut yang harum. Jadi dikatakan kat sini tuan-tuan khilan ni, yang mana dia ni seperti jumuk kat sini, bonjolan kat sini, ulama ada bagi tahu dia seperti kita menggenggam, mengumpulkan jari-jari, mengumpulkan jari-jari. Jadi ada dekat bonjolan tu macam ada garis-garisan. Tu ulama ada tafsirkan, ada mengatakan sedemikian lah bonjolan tersebut tu. Seperti ada garisan dan ada bulu-bulu halus. Lalu semuanya bulu. Aku pun kemudian menghadapnya dan aku berkata, moga-moga Allah mengampunkan engkau wahai Rasulullah SAW. Lalu bagi dia berkata, dan untuk jua. Jadi kita sunnah kan, bila mendoakan seorang kita doakan balik. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi dapat doa dari sahabat. Dan Nabi pun doakan lagi. Para hadirin berkata, Rasulullah SAW telah mohon ampun bagimu. Jawab Allah, ya. Dan untuk kamu sekalian. Jadi sahabat ni rasa cemburu kalau sahabat lain dapat doa tapi yang lain tak dapat. Jadi nak juga doa. Kemudian dia membaca, ya. Dan untuk kamu sekalian juga. Walakum. Untuk kalian juga Nabi memohonkan ampun. Jadi lebih dari waktu itu sahabat-sahabat dia dapat doa daripada Nabi SAW. Kemudian dia membaca ayat dan mohonlah ampun bagi dosamu dan para orang yang beriman lelaki dan perempuan. Jadi tuan-tuan, inilah bentuk khatam Nabi, khatam nubuwah Nabi SAW. Yang mana ada riwayat mengatakan sebesar burung puyuh. Ada mengatakan sebesar telur burung merpati. Jadi ini sudut pandang sahabat
masing-masing lain lah. Ada yang mungkin pandang daripada kiri, kanan. Sebab itulah banyak pendapat, banyak riwayat. Yang mana mata kita tak sama. Sebab itulah banyak mazhab yang mana cara solat dari Imam Syafi'i berpendapat macam ni. Sebab sudut pandang tu berbeza-beza kan. Mereka ni beristimbat dengan ilmu mereka masing-masing dan itu tidaklah menjadi kesalahan ataupun ada kesilapan. Itu pandangan. Itu biasa dalam pandangan dalam ulama. Jadi tuan-tuan, kita diajarkan bolehlah untuk membayangkan macam mana khatamun nubuwah Nabi SAW. Jadi bila tuan-tuan kita tengok balik kitab Syama'il Muhammadiyah yang boleh kata pengarang kita, pengarang Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, Imam Tirmizi beliau dah menyusun, kalau tuan-tuan ingat balik, bab pertama apa kita baca? Bab pertama adalah bab pada kejadian ataupun fizikal Nabi SAW. Bila kita tengok balik bab yang terakhir sekali adalah bab fi babu maja'a fi ru'yati Rasulullah SAW. Bab pada menyatakan mimpi Nabi SAW. Jadi seolah-olah kan kat sini Imam Tirmizi nak bagi tahu kan, bila ataupun salah satu cara untuk mimpikan Nabi SAW mestilah kenal Nabi SAW. Kenal dengan fizikal Nabi SAW, kenal dengan akhlak tingkah laku Nabi SAW, kenal dengan amal ibadah yang Nabi SAW buat. Jadi sesuai dengan susunan yang Imam Tirmizi dah buat. Jadi bab pertama bab tentang kejadian ataupun fizikal Nabi SAW. Last sekali barulah dapat ru'yah yakni mimpi Nabi SAW. Jadi kita moga-moga tuan-tuan kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ni kita mendapat mimpi Nabi SAW secara dalam tidur dan juga dalam mimpi. Dalam tidur, dalam mimpi dan juga yaqazah, dalam keadaan sedap kita minta. Jadi kita baca ni bukanlah sekadar baca, kita bayangkan. Jadi ulama ada bagi tahu, bayang tak apa tapi haram kita lukis. Sebab apa? Ulama kata bila kita lukis kemungkinan kita ni boleh menghinakan Nabi SAW. Sebab apa yang kita lukis tu pasti mesti ada kesilapan. Jadi sesuai dengan hadis Nabi SAW, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Barang siapa yang berdusta ke atasku, Nabi SAW cakap, Nabi sabdakan, maka persiapkanlah dirinya untuk api neraka. Jadi kita tak boleh sesuka hati nak melukis Nabi SAW. Bayang tak apa. Jadi moga-moga dengan ilmu yang kita dapat, ilmu muka Nabi SAW, ilmu akhlak, kita dapat juga bermimpi dengan Nabi SAW. Kalau tak, macam mana kita nak kenal yang itu ada Nabi? Yang walaupun dalam riwayat hadis mengatakan fa inna syaitan la yatamassalu bi. Sesungguhnya syaitan itu tidak boleh menyerupaiku. Jadi pernah dulu satu ketika Syekh Abu Qadir Al-Jilani didatangkan salah satu cahaya besar. Yang mana lalu cahaya itu berkata, wahai Abu Qadir Al-Jilani, engkau tidak perlu lagi solat kerana engkau sudah mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah. Aku adalah Allah. Aku perintahkan engkau untuk tidak kau beribadah lagi. Lalu saya Abu Qadir Al-Jilani ambil sipu maling dekat cahaya tu. Pergilah kau syaitan, kata beliau. Sebab apa? Bila dia tahu syaitan, terkejut. Syaitan terkejut. Macam kau tahu aku syaitan? Sedangkan aku dah buat macam ni kat 70 ulama dan semuanya tersungkur dengan aku punya penyamaran ni. Lalu beliau pun katalah, Syekh Abdul Qadir cakaplah, takkanlah aku ni nak percaya kau ni Allah. Sedangkan Nabi SAW pun yang maksum pun tak ada Allah perintahkan untuk tidak solat, apatah lagi aku. Itulah nak menunjukkan. Ini saya nak beritahu sini, tuan-tuan. Syaitan sahaja boleh nak mengaku jadi Allah, apa lagi jadi Nabi. Jadi kalau kita kata kita rasa-rasa macam mimpi Nabi lah, rasa-rasa macam mimpi Nabi, rasa tu belum lagi. Pernah satu ketika sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ibnu Abbas pernah diterangi oleh para tabi'in. Yang mana tabi'in ini bagi tahu, wahai Sayyidina Abbas, aku ni memimpikan Nabi. Betul ke kau mimpi Nabi? Sini kau cerita kat aku macam mana bentuk Nabi kat mimpi kau. Lalu disitulah sekian. Bila lah betul apa yang diceritakan, maka akan dibenarkan oleh Sayyidina Ibn Abbas. Kalau tak betul, maka tak. Bukan. Itu bukan Nabi SAW. Jadi kat sini tuan-tuan kita dapat pelajaran bahawa nak mimpi Nabi, kena kenal Nabi SAW. Kena tahu Nabi punya teling macam mana, Nabi punya hidung macam mana, Nabi punya muka macam mana, janggut beliau macam mana, dan sampaikan khatam buah pun sahabat-sahabat nak tahu. Jadi sebab itulah juga kita ni nak belajar supaya moga-moga kita dapat mimpi Nabi SAW.
InsyaAllah tersambung lagi. Bab yang ketiga, bab berkaitan rambut Rasulullah SAW. Qala hadatsana Ali bin Hujr. Qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Humayd an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunai. Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan panjang rambut Rasulullah SAW sampai ke tengah dua telinga baginda SAW. Jadi pertengahan telinga kan? Antara dekat leher lah jadinya. Pertengahan dua telinga. Jadi rambut Nabi SAW, tuan-tuan, kita boleh perincikan. Jadi ulama memperincikan ada tiga peringkat ataupun tiga jenis rambut Nabi SAW. Yang pertama adalah sampai ke bertepatan dengan cuping telinga. Di belakang ni panjang Nabi, panjang rambut Nabi SAW telinga. Yang kedua bawah sikit, yang ni lah setengah daripada dua telinga tu, bawah leher. Yang ketiga menyentuh bahu. Yang cuping telinga itu dinamakan wafrah. Leher limah. Yang sentuh bahu namanya jummah. Jadi ada tiga peringkat rambut Nabi SAW. Terus qala hadatsna Hannan bin Sari qala akhbarana Abdul Rahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fa fawqal hummat jummati wa duna wafrati. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bekas air. Baginda memiliki rambut yang panjang yang tidak sampai ke bahu, yakni pundak bahu, dan tidak juga sampai di bahagian cuping. Jadi antara tengah-tengah tadi adalah limah lah, bukan wafrah kat sini, bukan juga jummah. Jadi ni limah di antara dua tadi, antara dua telinga tadi. Jadi kat sini tuan-tuan, hadis ni menyatakan aku pernah, kata Sayyidatina Aisyah isteri Nabi SAW, aku pernah mandi bersama Rasulullah. Jadi sunnah untuk kita mandi bersama pasangan kita, isteri kita. Jadi ini adalah sunnah yang mana membawa kepada keharmonian dalam rumah tangga. Jadi jangan memalu untuk mandi sekali yang dah ada isteri lah. Kalau tak ada isteri jangan mandi pula, mandi seorang sudah. Ini sunnah-sunnah yang mana yang ramai orang tinggalkan. Yang pertama, untuk yang bujang, untuk yang baru nikah mungkinlah dia amalkan. Untuk yang dah lama nikah, kita pun tetap amalkan juga. Tapi hati-hati jangan sampai terlihat oleh anak kita. Terus qala hadatsana Ahmad bin Mani', qala hadatsana Abu Qatan, qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Barra ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida baina mankibain wa kanat jummatuhu tadriku syahnata usnai. Daripada Sayyidina Al-Bara Ibn Azib menyatakan Rasulullah SAW memiliki tubuh yang berukuran sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bahagian di antara bahu dia lebar, bidang rambut bahagian depan baginda sampai di bawah cuping telinga. Ini nak menunjukkan yang Nabi ni pernah batas cuping telinga ada, batas menyentuh bahu ada, batas leher ada. Jadi kat sini juga kita nak bagi tahu yang Nabi SAW juga hadis ni menyatakan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi Nabi ni mu'tadil, yakni orang yang sedang-sedang, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Jadi macam tu lah, Nabi ni di tengah-tengah. Tapi yang ajibnya tuan-tuan, yang ajaib Nabi SAW ni mukjizat, ketika mana beliau ni berada di kalangan orang-orang yang tinggi, maka beliau ni akan nampak tinggi Nabi SAW. Itu Masya Allah, Allah jadikan Nabi SAW ini tinggi, walaupun di antara baginda Nabi ni adalah ada orang yang tinggi-tinggi. Kalau di kalangan orang yang rendah, lagi lah Nabi dapat tinggi je tu. Jadi sebab apa Allah jadikan tinggi ni satu keindahan? Sebab majoriti kita berpendapat bahawa tinggi ni adalah satu boleh kata kesempurnaan. Kalau kan ramai yang ingin ketinggian, ramai yang inginkan tinggi. Sebab tinggi ni nampak smart, nampak gagah, nampak handsome. Jadi sebab tu Allah juga memulakan Nabi dengan yang mana manusia sendiri suka tinggi itu adalah satu kesempurnaan. Jadi
diberilah kepada Nabi SAW. Terus tersambung lagi. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Wahb bin Jarir ibni Hazim qala hadatsani Abi an Qatadah qala qultu li Anas kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablu sya'ruhu syahnata uznai. Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Sayyidina Anas, bagaimanakah rambut Rasulullah SAW? Sayyidina Anas menjawab. Sayyidina Anas menjawab, rambut Rasulullah SAW berada di tengah antara keriting dan lurus. Tidak terlalu keriting dan terlalu lurus. Sebenarnya ini ikal lah. Kalau kita bahas itu ikal. Sementara panjangnya Nabi SAW punya rambut adalah mencecah bawah cuping tadi. Macam tu. Jadi Sayyidina Qatadah ni tuan-tuan, beliau adalah tabi'in. Tabi'in. Yang mana walaupun beliau ni tabi'in, Sayyidina Qatadah, tapi beliau ni tanya kepada sahabat. Kat sini kat sahabat Sayyidina Anas. Jadi tabi'in ni bukan tanya tentang soal hukum semata-mata. Jadi tanya juga macam mana fizikal Nabi SAW. Jadi rasa ingin tahu tabi'in ni sangat-sangat kuat sampai kan tanya pada sahabat yang pernah hidup sezaman Nabi SAW. Untuk tanya macam mana Nabi SAW, rupa Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana, tinggi Nabi macam mana. Sebab tu lah kesemangatan dalam tabi'in sangat tinggi sampai kan nak tanya sahabat macam mana Nabi SAW ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ni yakin Nabi SAW ni ada ciri-ciri yang sangat baik. Seperti yang selalu kita dengar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adanya pada Nabi SAW itu contoh yang baik. Jadi semuanya mereka nak contohkan. Jadi bukan setakat ilmu sahaja mereka nak contoh. Bukan setakat ibadah sahaja mereka nak contoh. Bukan setakat akhlak sahaja mereka nak contoh. Jadi mereka pun kalau boleh nak contoh pakaiannya Nabi SAW. Cara tidur Nabi SAW. Macam mana style rambut Nabi SAW. Sampai macam tu sekali. Itu kerana mereka yakin ada uswatun hasanah tu. Dan dikatakan juga tuan-tuan, mereka ni mengenali lebih daripada anak-anak. Jadi ahlul kitab dulu, zaman dulu, mereka ni mengenal Nabi SAW dan Nabi-Nabi mereka ni seperti mengenal anak. Jadi kalau kita cakap mengenal anak, memang kita kenal sangatlah anak. Anak ni memang jenis yang suka menangis. Yang ni suka diam. Yang ni dia suka bermain. Ni lasak orang ni, anak saya ni. Jadi macam tu juga ahlul kitab mengenal Nabi SAW. Terus qala hadatsana Muhammad bin Yahya ibni Abi Umar al-Makki qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib faqalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadimatan walahu arba'u ghadaira. Sayyidatuna Ummu Hani binti Abu Talib ni, Ummu Hani ni sama adik atau kakak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, menyatakan pada ketika Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Jadi ada juga yang mengatakan yang Nabi ni kalau datang kepada Makkah setelah hijrah, sama ada buat umrah ataupun memang datang kepada kota Makkah, penaklukan Fathul Makkah. Rasulullah SAW memasuki kota Makkah dengan rambut yang diikat dengan 4 anyaman. Jadi 4 anyaman ni pun yang saya pernah dapat oleh guru saya, dia ada 4 tocang, yang bagi tocang je. Jadi 2 kat sini, 2 lagi belakang ni. 2 dekat atas telinga, 2 lagi bawah telinga. Jadi 4 tocang kat situ. Ada 4 tocang. Terus qala hadatsana Suwaid bin Nasrin qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'marin an Sabit bin Bunani an Anasin anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunai. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menyatakan panjang rambut Rasulullah SAW sampai di setengah 2 telinga. Tadi juga sama juga. Qala hadatsana Suwaid bin Nasrin qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus ibni Yazid an Zuhri qala hadatsana
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an ibn Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'arahu wa kana musyrikuna yafdikuna ru'usahu wa kana ahli kitabi yusdiluna ru'usahu wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in summa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan pada awalnya Rasulullah SAW biasa membiarkan rambut baginda terurai. Ketika itu orang musyrik merapikan rambut mereka, menyikatnya ke arah tepi dan berbelah di tengah. Sedangkan ahli kitab sentiasa membiarkan rambut mereka terurai. Rasulullah SAW lebih suka meniru perilaku ahli kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW sentiasa merapikan rambut baginda. Jadi merapikan ini kan ada ulama mengatakan bahawa Nabi ini sikat ke belakang itu rapiah. Kalau farraqa tu maksudnya belah tengah. Jadi dikatakan kat sini bahawasanya yang mana kaum musyrikun, penyembah berhala waktu tu dia menyikat rambut dengan tengah, belah tengah. Ahlul kitab waktu tu sikat ke belakang waktu tu. Jadi Nabi pilih ahlul kitab. Sebab apa yang dibandingkan ahlul kitab dengan kaum musyrikun? Lagilah baik Yahudi dan Nasrani nak dibandingkan dengan kaum musyrikun, yang mana Yahudi dan Nasrani ini tetap ada kitab masing-masing. Jadi Nabi SAW tu ikut cara, bukanlah Nabi SAW, jadi tuan-tuan kena faham dalam usul fiqh terdapat yang mana diperincikan perbuatan Nabi itu terdapat dua macam dalam usul fiqh kalau kita belajar. Yang pertama adanya namanya nanti khususiat, yang kedua namanya bukan khususiat. Khususiat Nabi, yang pertama khususiat Nabi, yang kedua ada bukan khususiat Nabi. Jadi khususiat Nabi ni apa dia? Yang dikhususkan Nabi maksudnya. Khusus untuk Nabi saja. Yang pertama contoh dia tuan-tuan, nikah Nabi SAW nikah sampai ke 11 orang. 11 orang. 11, 12. Tapi kita tak boleh ikut sunnah ni. Sunnah yang dikhususkan kepada Nabi tak boleh ikut. Kita ni setakat 4 je lah kalau yang syariat. Dan lagi satu, Nabi berpuasa. Pernah Nabi berpuasa, puasa wisol, puasa bersambung. Yang mana Nabi SAW berpuasa tapi tak buka, lepas tu sambung lagi puasa. Ada sahabat nak ikut tapi Nabi tak benarkan. Sebab apa? Itu khususiat Nabi SAW. Sebab apa? Nabi tahu kalau kau buat macam ni kau takkan mampu. Itu khususiat Nabi. Dan ada lagi satu tadi apa? Yang bukan khususiat. Terbahagi lagi kepada dua. Yang mana nombor satu dia, yang pertama dia adalah muta'abbad sih. Yang bentuk ibadah yang boleh kita ikut, berbentuk ibadah seperti solat, puasa, zakat, itu bentuk ibadah. Yang kedua adalah ghairu muta'abbad, yang lain selain bentuk ibadah seperti jalan Nabi. Cara jalan Nabi itu bukan bentuk ibadah. Seperti Nabi makan tepikai, Nabi makan tepikai, seperti kebiasaan Nabi lah. Jadi selagi mana tiada anjuran daripada Nabi SAW. Jadi tak pernah kita dengar barang siapa yang contoh Nabi suka makan tembikai. Barang siapa yang makan tembikai maka dia akan mendapatkan syurga Firdaus. Tak ada kita dengar macam tu. Cuma Nabi ada anjurkan. Contohnya macam makan kul biyaminik, kata Nabi SAW. Makanlah dengan tangan kanan. Jadi dekat situ kita dapat pahala bila kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Jadi anjuran akan menyebabkan kita ni berpahala. Tapi kalau sesuatu tu tiada anjuran, maka tu tiada apa-apa, melainkan kalau kita niatkan mengikut. Kalau kita tahu contoh cara jalan Nabi SAW macam ni, seperti menunduk dan seperti turun daripada tempat yang tinggi. Jadi kalau kita tahu itu cara Nabi, kita niatkan mengikut Nabi, kata automatik kita dapat pahala mengikut Nabi SAW. Sama jugalah macam Nabi SAW, memang sikat rambut itu memang tak ada ikut, walaupun Nabi sendiri tahu yang itu mengikut gaya Nasrani, Yahudi dan musyrikun. Tapi bukan diniatkan untuk itu. Jadi tapi sekarang kita susah. Dan masalah kita sekarang adalah banyak yang orang tersyabuh sekarang ni. Contoh gaya rambut sekarang ni, kozak. Yang mana Nabi SAW melarang meninggalkan sebahagian dan memotong sebahagian dan meninggalkan sebahagian rambut. Itu dinamakan kozak, itu haram. Akan tetapi kalaulah niat contohlah macam warnai rambut. Kalau niat warna rambut itu memang mengikut orang-orang kafir, maka itu jatuh kepada tersyabuhan. Dalam hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang bertersyabuh menyerupai satu kaum maka dia
tergolong pada kaum tersebut. Dan maka itu kita kena jaga niat, tuan-tuan. Nah, jaga niat. Jadi dekat sini last sekali kalau kita tengok tadi, baginda mana tadi, orang musyrik, perilaku tidak semasa. Kemudian Rasulullah sentiasa merapikan rambut baginda. Kalau dalam redaksi hadis SAW, wa kana yuhibbu muwafaqat ahli kitab bima lam yu'mar fihi syai'in. Summa farraqa. Kemudian beliau ni, tadi asalnya beliau ni sikat rapi ke belakang saja, ikut kaum ahli kitab. Tapi bila beliau penghujung, dikatakan penghujung hidup beliau ni, beliau pernah membelah tengah. Jadi kat situ nak menyatakan bahawa tak ada masalah kalau kita nak belah tengah sekalipun. Yang penting bukan kita nak ikut pada orang musyrikun tadi tu. Jadi ibadah mereka ni kalau bukan ibadah, jadi tak apa kalau tak seperti jadi yang dianggapkan mantasyabah di kaum ini, tuan-tuan, ini adalah dalam permasalahan ibadah. Kalau bukan, maka tidak mengapa, seperti Nabi SAW pernah menyikat pada tengah. Jadi disebabkan itulah Nabi SAW tu pernah menyikat tengah untuk boleh dikatakan dibayar dijawaz. Maksudnya boleh. Yang penting kita jaga niat. Jaga niat. Jangan sampai kita mengikut-ikut kepada orang yang kafir. Terus tuan-tuan kita sambung lagi. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Abdul Rahman ibn Mahdi an Ibrahim ibn Nafi' al-Makki an ibn Abi Najih al-Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zada safaira arba'i. Ummu Hani binti Abu Talib menyatakan, aku lihat Rasulullah SAW rambutnya diikat menjadi 4 hanya 4 saja. Terus seterusnya bab mengenal sikat rambut Rasulullah SAW. Qala hadatsana Ishaq, qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, qala hadatsana Ma'an bin Isa, qala hadatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah SAW wa ana haidun. Aisyah menyatakan aku menyikat rambut Rasulullah SAW dalam keadaan aku haid. Jadi ini adalah bentuk keharmonian dalam rumah tangga. Sampaikan rambut pun Sayyidatuna Aisyah sikatkan. Jadi kan kalau kita fikir balik, rambut ni susah kan nak disikat, kan? Mudah je nak sikat. Tak susah pun kalau kita suami kan, macam kita ni berkelas suami, sikat je lah kan, apa susahnya. Tapi itulah bentuk Sayyidatuna Aisyah nak berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan satu lagi kita tengok haid, dalam keadaan beliau ni haid. Yang mana kalau orang-orang Yahudi menganggap kalau perempuan ni kalau haid mesti dijauhkan, dipisahkan. Tapi dalam agama kita, perempuan haid ni bukan najis. Setakat dilarang daripada jalan tersebut saja, kita tak boleh hampiri. Tapi kalau daripada tubuhnya tu semuanya suci, bukanlah seperti kaum Yahudi. Terus qala hadatsana Yusuf ibn Musa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Rafi' ibn Sabih an Yazid bin Abbad wa Ar-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tasriha lihyat wa yuksiru al-kina'a hatta kana sawbahu sawbu zayyat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW suka memperbanyakkan minyak rambut, merapikan janggut serta sering memakai penutup kepala hingga pakaian mengendek menyerupai pakaian penjual minyak. Jadi Sayyidina Anas kata yang mana Rasulullah SAW ni suka menggunakan banyak minyak rambut. Dan dikatakan minyak rambut kat sini adalah minyak zaitun. Sebab apa? Syajaratun mubarakatun zaitun. Pokok yang berkat itu adalah zaitun. Jadi Nabi suka guna minyak zaitun. Jadi kalau dikatakan Nabi kalau letak orang kata minyak, memang Nabi letak penuh kan, itu sapu. Itu yang dikatakan merapikan janggut. Jadi janggut pun Nabi SAW merapikan. Jadi kat sini kita dapat tengok kan, walaupun kita ni ahli agamawan yang dah besar pangkat sekalipun, yang walaupun kita ni buat usaha agama, usaha dakwah, tetap juga kita ni dianjurkan untuk merapi. Sebab apa? Nabi pun berhiasan. Nabi menyikat rambut, Nabi merapikan janggut serta sering memakai penutup kepala. Di sini dikatakan penutup kepala ni, tuan-tuan kalau kita pernah tengoklah orang bapa-bapa pakai toy lasan. Itu dikatakan macam seperti gambaran ni. Nabi pakai kopiah, lepas tu
dalam tu ada toilasan. Itu dikatakan sebab apa? Sebab minyak terlalu banyak, jadi supaya tak mengalir minyak tu tak apa, jadi pakai tu. Al-kina tu kat situ adalah potongan kain. Sehingga seakan-akan baju Nabi seperti penjual minyak. Sebab apa? Bila dah terlampau banyak sangat pakai minyak, jadi kuning Nabi punya baju ni. Sebab jatuh minyak-minyak tersebut. Terus qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abu Ahwas an Ash'as ibni Abi Sya'sa an abihi an Masrukin an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu an atayammun fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi tana'ulihi wa fi inti'alihi wa fi inti'alihi idza inta'ala. Sayyidina Aisyah menyatakan Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyikat rambut dan ketika mengenakan sandal yang kasut atau selipar. Jadi Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan benda yang baik. Jadi benda baik kita kanankan. Contoh masuk ke masjid dengan kaki kanan, masuk ke rumah dengan kaki kanan, masuk ke tempat pengajian ataupun majlis ilmu kaki kanan. Berbalik dengan dia adalah masuk ke tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Jadi Nabi ni suka dengan yang kanan kalau benda-benda yang baik. Kita ni bukan, kita ni terbalik. Rokok kanan, kitab kiri. Silap patut. Patut rokok kiri, kitab kanan. Dia terbalik kan. Jadi tuan-tuan, itu antara adab lah. Adab kita dalam untuk ilmu. Jadi insyaAllah lagi sikit habis. Kita akan laju kan. Jadi itulah adab kita dalam untuk ilmu. Kata Syekh Muhammad Nuruddin baru menjadi tuan-tuan. Ilmu itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Kalau hafal, kata Syekh Guna, kalau hafal, Google lagi alim pada kita. Kalau dah setakat hafal, handphone ni lebih banyak lagi dia ada hafalan. Tapi untuk diamalkan. Jadi kita amalkan apa yang dah kita pelajari. Jadi kalau kita pergi mana-mana majlis, bawa Al-Quran, bawa kitab ni, menggunakan tangan. Nabi Hisham ibni Hasan an Hasan an Abdullah bin Mughaffal. Qala naha Rasulullah SAW an tarajuli illa ghibban. Sayyidina Abdullah bin Mughaffal menyatakan Rasulullah SAW melarang kami merapikan rambut secara berlebihan kecuali sesekali. Jadi sebab apa? Tuan-tuan, Nabi SAW melarang kita sering-sering sikat rambut. Sebab apa? Takut kita ni sibuk dengan rambut. Jadi sesekali janganlah kita sikat rambut. Sebab apa? Nanti itu akan menghilangkan fokus kita untuk ibadah. Jadi sebab itulah kalau kita tengok pelajar-pelajar madrasah, mereka ni majoriti botak. Supaya apa? Supaya tidak disibukkan dengan rambut. Kalau rambut panjang ni sibuk nak berkemas-kemas. Kalau rambut panjang pula satu masalah. Jadi sebab itulah menjadikan mereka ni lambat. Qala hadatsana Hasan bin Arafah, qala hadatsana Abu Salam bin Ahmad bin Yazid bin Abi Khalid an Abi Allah al-Audi. Ana Humaydin ibn Abdurrahman an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ibad. Seorang sahabat Rasulullah SAW menyatakan kepada Sayyidina Humayd ibn Abdurrahman, Rasulullah SAW hanya menyikatkan rambutnya hanya sesekali. Jadi ada kali Nabi tak sikat, ada kali Nabi sikat. Terus bab mengenai uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus uban Nabi SAW. Terlaju tuan-tuan, qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala akhbarana Abu Dawud, qala akhbarana Hammam an Qatadah, qala qultu li Anas bin Malik al khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablu zalika inma kana shayban fi sudaghaihi walakin Abu Bakr khadaba bil finna'i wal katam. Sayyidina Qatadah menyatakan, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu apakah Rasulullah SAW mewarnakan rambutnya. Dia menjawab Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya meskipun pada kedua pelipis saiban terdapat uban. Tetapi Sayyidina Abu Bakar pernah mewarnai rambutnya dengan inai dan al-qatam, inai yang berwarna kuning. Jadi Nabi SAW kan terdapat uban pada saiban. Dikatakan Nabi SAW ada uban dekat saiban, ada sikit dekat atas rambut, ada sikit dekat al-faqoh. Ni al-faqoh. Ni yang janggut yang ada dekat bawah bibir ni. Ni pun ada sikit. Terus kalau hadatsana Ishaq bin Mansur
Wa Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an Sabit an Anas bin Malik qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asrata sya'ratan bayda. Sayyidina Anas bin Malik menyatakan aku hanya dapat menemukan 14 uban sahaja di rambut dan janggut Nabi SAW. Jadi Sayyidina Anas ni dapat 14. Jadi tuan-tuan, ni nak dikatakan rapatnya Sayyidina Anas sebab apa beliau ni dah beriman sejak umur 10 tahun yang mana ibu beliau Ummu Sulaim menginfakkan kepada Nabi SAW untuk dijadikan khadam. Nama sebenar Ummu Sulaim adalah tuan-tuan Umaisah binti Milhan. Umaisah binti Milhan yang mana Sayyidina Anas ni sebab itulah beliau ni boleh tahu Nabi SAW punya uban sebab dekat dengan Nabi SAW. Terus qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala akhbarana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala kana idza nahana ra'sahu wa lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhin ru'iya minhu syai'un. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu menyatakan jika Rasulullah SAW memakai minyak rambut, uban baginda tidak terlihat. Tapi ketika baginda tidak memakai rambut, tidak memakai minyak rambut, nampaklah uban baginda. Jadi memang kalau kita ikut logik, pakai minyak rambut, jadi tak nampaklah uban. Bila tak pakai, bila pakai minyak rambut, tak nampak uban. Bila tak pakai, nampak uban. Qala hadatsana Muhammad bin Aqil bin Walid al-Kindi al-Kufi. Qala hadatsana Yahya bin Adam an-Syarikin Ubaidillah bin Umar an-Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala radhiyallahu qala inna ma kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai. Jadi Sayyidina Umar mengatakan 20 helai. Kira-kira 20 helai. Kalau Sayyidina Anas tadi 14. Terus qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Ala qala hadatsana Muawiyah Ibnu Hisham an-Saiban an-Ishaq an-Ikrimah an-Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Abu Bakrin ya Rasulullah qad shifta qala shabbatni udan wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza shafuwirat. Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tuan hamba telah beruban. Maka jawab Rasulullah SAW, yang membuatkan aku beruban adalah surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Naba dan Al-Takwir. Aku jadi tua dalam berkhidmat kepada dalam jadi tuan-tuan dikatakan sebab apa surah Hud, Waqi'ah, Mursalat ni dan seterusnya ni menjadikan beliau ni beruban sebab surah ini menceritakan huru hara hari kiamat. Sebab itulah Nabi ni menjadikan sentiasa terfikirkan dengan huru hara hari kiamat. Macam manalah umat aku nanti. Itu yang menyebabkan Nabi SAW ni beruban. Jadi sunnah juga kita ni, selain kita mengikut sunnah cara Nabi SAW berjalan, cara SAW makan, cara berpakaian, sunnah juga kita ni tuan-tuan untuk melakukan sunnah fikir. Jadi fikir umat, itu sunnah juga dalam kita, kita dapat pahala sunnah juga. Sebab Nabi pun berfikir tentang umat. Jadi sebab itulah ada juga sahabat-sahabat kita yang tabligh mengikut sunnah sekarang ni, sunnah yang berbentuk fikir umat. Terus qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Muhammad bin Bashir an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad shabbatni hudan wa akhwatuha. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu menyatakan pernah beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, kami melihat Rasulullah SAW telah beruban, maka baginda bersabda surah Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban. Sama macam tadi. Qala hadatsana Ali bin Hujrin qala hadatsana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umar an Iyadi bin Laqit al-Ijli an Abi Rimsah at-Taimi Tamimir Rabab qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Ali ibn Di qala fa'araituhu faqultu lamma ra'aituhu hadza Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam sawbani ahdarani wa lahu sya'run wa ala syaibuhu ahmaru. Sayyidina Abu Rimsah At-Taimi menyatakan aku datang kepada Rasulullah SAW bersama anakku, kemudian aku menunjukkan Rasulullah SAW kepada anakku dan berkata, inilah Nabi Allah baginda memakai 2 helai pakaian hijau. Jadi Nabi suka pakai baju hijau.
baginda memiliki rambut yang telah beruban. Jadi ada nampak uban kat situ, uban baginda berwarna bukan rambut. Jadi sunnah tuan-tuan yang mana bila kita beruban ni, kita sunnah untuk mewarnakan rambut mengikut Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pernah mewarnakan rambut dengan dua warna sahaja, pernah dengan warna merah dan kuning. Dah haram tuan-tuan kalau kita mewarnakan rambut dengan warna hitam. Sebab itu ada ancaman daripada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menghitamkan rambutnya maka Allah akan hitamkan wajahnya pada hari kiamat. Nah, jadi hitamkan rambut ni kecuali pada satu keadaan sahaja, pada ketika orang yang beruban untuk berperang. Jadi boleh untuk kita hitamkan. Sebab apa? Bila hitam, bila kita tengok orang tua, kalau contoh beruban nak ikut perang, jadi kalau dia ikut perang, dia tengok musuh lawan kita ni, dia beruban orang tua. Jadi dia berani lah. Tapi kalau dia tengok rambut semua hitam, ni semua muda ni, gagah-gagah ni. Jadi sebabkan itulah kita ni boleh mewarnai rambut hitam ketika perang sahaja. Terus, qala hadatsana Ahmad bin Mani', qala hadatsana Suraij ibn Nu'man, qala hadatsana Humaid bin Salamah an Simak bin Harb, qala qila li Jabir bin Samurah akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun, qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriqi ra'sihi iza dahana warahunna duh. Sayyidina Simak bin Harbi menyatakan Sayyidina Jabir bin Samurah telah ditanyai, adakah di rambut Rasulullah SAW ada uban? Sayyidina Jabir jawab, rambut Rasulullah SAW tidak beruban kecuali di selahan rambutnya yang tertutup banyak rambut ketika dia memakainya. Jadi tuan-tuan, jadi Nabi SAW ni tampak uban tu ketika mana beliau tidak memakai. Jadi kita nak sini dapat simpulkan bahawasanya Nabi SAW adalah seorang yang awet muda. Dia walaupun Nabi, kalau kita tahu seperti yang kita maklum, Nabi SAW meninggal umur 63 kan, dalam lingkungan 63. Jadi Nabi ni dikatakan 14 uban, 20 sahaja uban. Jadi Nabi ni awet muda. Jadi asbabnya adalah ketika beliau ni sentiasa mengenakan dengan minyak zaitun. Jadi sunnah juga untuk perempuan pun termasuk juga untuk mewarnai rambut ikut sunnah Nabi SAW. Tapi yang penting jangan warna hitam. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itu dulu kan, yang mana tajuk kita, tajuk saya tadi khatam nubuwah, rambut Nabi SAW, cara sikat Nabi SAW dan uban Nabi SAW, insyaAllah. Jadi dengan apa yang kita dapat pada hari ini tuan-tuan, jadi semoga apa-apa sahaja yang Nabi SAW lakukan kita amalkan, dan kita boleh juga sampaikan kepada kawan-kawan yang mungkin tidak tahu tentang cara Nabi menyikat rambut, cara bergaulnya Nabi SAW. Dan kita boleh juga bagi tahu yang Nabi ni ada khatam nubuwah. Mungkin ada juga orang sekarang ni tak tahu, Nabi ada tanda lahir juga. Jadi kita niatkan kan, kita belajar untuk moga-moga di ujung kan, dan tak terlepas kita pada Rabiul Awal ni, yang mana kita ni meraihkan Nabi bukan setakat kasidah semata. Jadi dengan cara kita membacakan sampai Muhammadiyah. Jadi moga-moga di akhir penghujung kita ni, bulan Rabiul Awal kita berkesempatan untuk mengamalkan, ada berkesempatan untuk kita bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada, insyaAllah sampai itu dulu saya rasa. Jadi moga-moga pertemuan kita ni diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah nanti kita akan bertemu lagi, saya punya slot pada Jumaat yang akan datang. Jadi insyaAllah saya sudahi dengan tasbih farad surah Subhanallah bihamdihi Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.